Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah wakil dari kumpulan 3 dan ingin membentangkan tajuk 3 iaitu Sains, Teknologi dan ICT. Sebelum saya memulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya iaitu yang pertama adalah saya, Nurliana binti Muhammad Azani, nombor matrik 23 DBS 20S1018. Yang kedua, Nurul Syakila binti Yuzaidin, nombor matrik 23 DBS 20S1026. Yang ketiga, Andik Nuralis Syazliana binti Keraim Mandak, nombor matrik 23 DBS 20S1028. Yang keempat, Nurul Nashira binti Norizan, nombor matrik 23 DBS 20F1002. Dan akhir sekali adalah Nur Fara'ain binti Muhammad Hafiz dan nombor matrik 23 DBS 20F1020. Apa itu Sains, Teknologi dan ICT? Yang pertama, Sains, Teknologi dan ICT merupakan 3 bidang yang sangat penting dalam kehidupan manusia zaman sekarang. Sains dari segi bahasa berasal dari perkataan scientia dalam bahasa Latin yang bermaksud ilmu pengetahuan. Sains menolak penjelasan melalui unsur gaib yang tidak boleh dibuktikan secara empirikal. Yang kedua adalah teknologi, iaitu teknologi merujuk kepada cara penyelesaian kepada masalah sebenar manusia melalui kemajuan dan penggunaan peralatan, bahan-bahan jentera, maklumat, pemrosesan dan sebagainya. Hal ini bermakna teknologi lebih merujuk kepada cara penggunaan dan pengetahuan peralatan dan kemahiran manusia. Yang ketiga adalah ICT. ICT pula merujuk kepada penggunaan teknologi dalam mengurus, mengguna dan memproses maklumat. Secara tepatnya, ICT berkait dengan pengguna komputer elektronik dan perisian untuk memindah, menyimpan, memelihara, memproses dan memadankan maklumat. Yang pertama, peranan ICT dalam perkembangan dakwah dalam era globalisasi. Apa itu teknologi maklumat? Teknologi yang digunakan oleh individu untuk mengumpul dan menganalisi data menjadi maklumat berguna serta menghasilkan maklumat dalam pelbagai bentuk seperti teks, grafik, suara, animasi dan maya. Satu proses pengaliran, penyebaran, pemprosesan, penyimpanan maklumat menggunakan perantaraan teknologi. Teknologi maklumat tidak terhad kepada internet dan komputer sahaja, tetapi ia melibatkan televisyen, telefon mudah alih, fax, telegram, PDA dan sistem satelit dalam menyampaikan maklumat kepada penerima. Antara pendekatan dakwah melalui internet yang boleh diaplikasikan oleh para pendakwah. Yang pertama, aplikasi Facebook. Facebook merupakan paling ramai pengguna di dunia iaitu berjumlah kira-kira 838 juta pengguna. Ia menjadi kesukaan ramai terutamanya golongan remaja dan belia, di mana membolehkan pengguna chatting, update status, share video, komen, mewujudkan grup dan page. Oleh itu, pendakwah perlulah mengambil inisiatif untuk memanfaatkan sebaiknya Facebook untuk gerak kerja dakwah dengan cara berkongsi segala ilmu berunsur Islamik kepada penonton dengan update status atau share post di Facebook. Selain itu, para da'i dapat menghidupkan usrah alam maya dengan menciptakan satu grup chat yang dapat berbincang bersama pengguna dengan lebih mendalam tentang hal agama Islam yang berkait dengan isu semasa. Seterusnya, yang kedua, aplikasi YouTube. YouTube merupakan laman perkongsian video yang popular untuk memuat naik, menonton dan berkongsi video. Terdapat artikel yang menyatakan sebanyak 65,000 video dimuat naik dan 100 juta tontonan pada setiap hari. Artis maupun ustaz selebriti kelahiran melalui YouTube makin popular dalam kalangan masyarakat di Malaysia sejak akhir-akhir ini. Sebagai contoh, kita boleh lihat Ustaz Azhar Idrus dan Ustaz Don Daniel yang mempunyai rancangan atas nama sendiri di mana jumlah penonton videonya mencecah ratusan ribu. Oleh itu, para pendakwah dapat memanfaatkan sebaik mungkin YouTube untuk menyebarluaskan Islam. Video hiburan Islamik seperti nasyid, kasidah dan berzanji juga dimuat naik dalam YouTube bahawa Islam tidak pernah melarang umatnya untuk berhibur asalkan mengikut garis panduan yang telah disyariatkan. Kreativiti dari penghasilan video juga amat perlu untuk menarik perhatian penonton.
Akhir sekali, yang ketiga, laman web. Laman web dikenali sebagai World Wide Web atau WWW atau sebagai web, merupakan satu perkhidmatan yang menghimpun maklumat. Antara 5 laman web paling popular di Malaysia, yang pertama iloveislam.com, kedudukan pada 373 di Malaysia. Yang kedua, zaharuddin.net, kedudukan pada 1254. Yang ketiga, islam.gov.my, kedudukan pada 1270. Yang keempat, saifulislam.com, kedudukan pada 1386. Yang kelima, halaqah.net, kedudukan pada 2706. Wujudnya laman web dapat memudahkan pendakwah untuk berdakwah kepada umat Islam dan boleh membuat question and answer di laman web yang memudahkan pendakwah untuk menjawab soalan kepada orang yang ingin bertanya. Selain itu, laman web mampu menarik pembaca untuk terus setia membaca setiap nukilan penulis kerana dihiasi ruangan yang cantik dan warna-warni mengikut kreativiti setiap pemilik laman web. Di samping itu, institusi masjid sewajarnya memperluaskan dan memperhebatkan lagi golongan teknodai, iaitu pendakwah menggunakan teknologi dalam berdakwah dengan memperkasakan lagi program-program dakwah di masjid dan institusi dakwah di Malaysia. Sebagai contoh, laman web www.mymasjid.com.my salah satu laman web yang dapat membawa komuniti internet ke masjid secara tidak langsung. Kesan dan cabaran dunia cyber dalam pembentukan akhlak masyarakat. Yang pertama, web negatif semakin banyak dilayari. Minat dalam melayari laman web yang tidak bermoral memberi kesan negatif dalam perkembangan minda dan fizikal manusia. Hal ini akan menyebabkan ketagihan tidak kira remaja maupun dewasa, sehingga mencetuskan maruah nilai kepribadian, masalah perundangan dan seksualiti. Yang kedua, permasalahan remaja, iaitu dalam penyalahgunaan. Minat remaja terhadap ICT, terutama teknologi internet dan alat komunikasi, mendorong mereka menghabiskan masa di cyber cafe dan telefon bimbit. Program seperti chatting, permainan video, SMS dan berbagai aktiviti melaluinya membawa kesan dan cabaran tersendiri. Ketaksuban anak remaja ini memberi cabaran kepada ibu bapa mereka. Ramai pelajar yang ponten sekolah menyalahgunakan wang saku, meminjam wang teman, bahkan ada yang sanggup menipu dan mencuri. Kesannya ialah pembaziran masa kerana telah menghabiskan masa di cyber cafe. Tidak ada kawalan keluarga dan gejala sosial di kalangan remaja semakin berleluasa. Yang ketiga, perubahan gaya hidup. Pengaruh ICT yang menular dalam kehidupan moden hari ini jelas telah berjaya merubah paradigma sosial budaya dan bahasa komunikasi. Penjajahan budaya hidup barat dalam aspek pakaian, makanan, minuman, tingkah laku, hiburan telah menukar jati diri manusia. Isu yang berlaku tanpa disedari iaitu kerosakan bahasa. Bahasa SMS dan chatting memerlukan tulisan yang ringkas dan mudah. Kesannya terbawa sehingga banyak pihak menerima pakai dalam komunikasi harian mereka, terutama di kalangan anak remaja. Yang keempat, fitnah tersebar luas. ICT sering disalahgunakan untuk kepentingan peribadi. Gejala utama yang selalu dikaitkan dengan teknologi ICT ialah penyebaran fitnah oleh satu pihak bagi tujuan memburukkan, memalukan atau menjatuhkan pihak lain. Fitnah disebar menggunakan laman web, internet, SMS dan media lain, terutama di musim pilihan raya. Hal ini mencabar etika dan tata susila hidup bermasyarakat dan bernegara. Menurut ajaran Islam, penyebaran fitnah adalah satu jenayah yang sangat besar. Fitnah memberi kesan terhadap maruah dan kedudukan seseorang individu serta keluarganya. Yang kelima, kesahihan maklumat. Maklumat yang sahih amat penting supaya tiada pemalsuan fakta, terutama dalam hal ilmu agama. Jika terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab dengan memalsukan maklumat kerana bertujuan menyesatkan dan mengelirukan orang lain, akan memberi cabaran untuk mendapatkan maklumat yang tepat. Kesannya, jika pengguna tidak mengetahui maklumat telah dipalsukan, maka mereka terus mempercayai bahan yang dijumpai di dalam internet. Hal ini akan menimbulkan masalah tentang kebenaran fakta yang dicari. Antara beberapa isu yang dapat dikemukakan adalah mereka menggunakan teknologi ini untuk melayari laman web pornografi, atau mereka memasukkan gambar yang tidak bermoral atau lucah ke dalam media sosial, seperti mereka menyebarkannya di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi media yang ada.
Perkara ini dilihat oleh golongan remaja yang telah terdedah kepada banyak perkara negatif tanpa kawalan dan pengawasan. Sekiranya perkara ini tidak dikawal, ia akan memberikan kesan yang besar kepada psikologi dan tindak tanduk remaja, sekaligus membawa kepada permasalahan moral yang lebih besar. Antara kesan yang dapat dilihat daripada penyalahgunaan ini adalah peningkatan remaja dengan seks luar nikah dan mengakibatkan kelahiran anak luar nikah. Perkara ini mendorong remaja melakukan perbuatan yang lebih buruk seperti menggugurkan kandungan dan membuang bayi. Sebagai umat Islam, cara mengatasi perkara begini supaya tidak berlarutan, ibu bapa yang harus memainkan peranan. Ibu bapa perlu memantau kelakuan anak-anak, memastikan telefon bimbit mereka tidak melayari laman web pornografi, melihat dengan siapa mereka bergaul di media sosial, sentiasa menasihati anak-anak dan jangan mengabaikan mereka. Isu seterusnya adalah mereka telah menyebarkan maklumat kepada orang yang tidak dikenali secara terbuka dan penuh percaya. Kemudahan ICT telah membuka ruang yang sangat luas bagi seseorang mengenali dan berhubung dengan seseorang secara lebih bebas dan terbuka. Ini bukan sahaja disasarkan kepada golongan remaja, bahkan golongan dewasa dan profesional juga terdedah kepada permasalahan ini, sehingga mungkin boleh mendedahkan perkara-perkara penting negara sekaligus menyebabkan masalah yang lebih besar kepada negara. Kesan yang dapat dilihat daripada isu ini adalah terdapat banyak laporan-laporan yang didedahkan terhadap kes-kes kehilangan remaja kesan daripada penggunaan ICT secara tidak terkawal. Kes seperti mengikut orang yang tidak dikenali dan sebagainya. Pihak yang bertanggungjawab perlu membuat aplikasi dengan membuat pendaftaran serta mengawal supaya tidak ada perbualan yang berunsurkan lucah. Akhir kata, isu yang dilihat kritikal apabila tersebar luasnya penipuan dalam bentuk kewangan melalui internet. Penipuan ini telah semakin merebak dan semakin ramai mangsanya. Jadi kita perlu mengatasi hal ini supaya tiada lagi mangsa yang akan terkena. Oleh itu, kita perlulah menjadi orang yang bijak dengan melaporkan hal ini kepada pihak berkenaan supaya mereka dapat mengambil tindakan. Dan kita juga perlu berhati-hati ketika menggunakan telefon bimbit kerana teknologi boleh membawa padah jika kita tidak mampu mengawalnya. Kesimpulannya, Islam mengajarkan kita supaya berusaha untuk mendapatkan ilmu walaupun terpaksa belajar dan mendapatkannya dari orang kafir. Perbincangan ini jelas menunjukkan bahawa sains, teknologi dan ICT merupakan sesuatu yang sangat mustahak bagi kehidupan manusia. Islam sebagai agama yang sangat mementingkan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, sentiasa menggesa umatnya untuk memberi penekanan bagi menguasai segala bidang ilmu termasuk sains, teknologi dan ICT. Dengan menguasai ketiga-tiga bidang tersebut, umat Islam boleh menjadi lebih kuat, dihormati dan mudah untuk menyebarkan dakwah Islamiah kepada manusia sejagat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.